neraka Allah. Ini suatu nikmat yang sangat besar yang tidak semua hamba-hamba Allah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang maha kuasa memberi petunjuk kepada mana-mana hamba yang Dia kehendak, dan Allah taala juga maha kuasa menyesatkan sesiapa yang Dia kehendak. Jadi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah. Hari ini adapun esok lusa kita tak pasti lagi. Mudah-mudahan nikmat taufik ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, sehinggalah kita nanti dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita, menjaga niat kita. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita daripada memiliki niat-niat yang tidak sepatutnya, yang menjadi asbab amalan kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah sambungan kitab Faridatul Faraid malam ni muka surat berapa? 24. Surat 24. Ta'alluq qabdah. Perenggan ketiga itulah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada kitab Rumi muka surat 24. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan tiga ta'alluq daripada yang tujuh itu pula beberapa ta'alluq qabdah. Kita di dalam huraian sifat Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh, iaitu sifat qudrat. Jadi wajiblah setiap kita laki-laki perempuan yang muslim memiliki akidah, pegangan dan kepercayaan yang yakin serta jazam sungguh-sungguh di dalam hati kita, mengisbatkan bahawasanya sifat ini mesti ada pada Allah Ta'ala, iaitu qudrat. Yang mana erti qudrat itu adalah sifat perkuasa Allah. Sifat perkuasa Allah. Ada perbezaan di antara nama bagi sifat dan nama bagi perbuatan. Apabila dikatakan apa kuasa, itu menunjuk kepada sifat. Bila kita kata yang berkuasa ataupun berkuasa, itu namanya ta'alluq sifat. Ta'alluq tu apa makna Melayu? Ta'alluq tu makna urusan sifat. Ta'alluq makna urusan sifat, peranan sifat, kerja bagi sifat tu. Jadi apa peranan sifat qudrat? Maka peranan sifat qudrat menjadikan makhluk atau meniadakan makhluk. Jadi peranan tu namanya ta'alluq tu. Ta'alluq tu makna Melayunya peranan sifat. Jadi sifat qudrat Allah Ta'ala ni peranan dia menjadikan makhluk dan meniadakan makhluk. Sifat qudrat Allah tidak ada ta'alluq ataupun tidak ada urusan dengan perkara yang wajib, dan tidak ada urusan dengan perkara yang mustahil. Faham baik-baik. Ramai yang keliru dalam masalah qudrat ni tuan-tuan. Sehingga ada yang mengatakan Allah Maha Kuasa mengubah perkara wajib. Perkara wajib tak boleh ubah. Hukum akal ada tiga: wajib, mustahil, harus. Apa arti wajib? Wajib ni sesuatu perkara yang mesti ada, kekal ada, sedia kala lagi dan selama-lamanya. Itu perkara wajib. Dia takkan boleh berubah walau sesaat pun. Mana contoh perkara wajib? Zat Allah Ta'ala tu, diri Allah Ta'ala tu, kewujudan Allah tu perkara wajib. Maka banyak lagi lah perkara yang wajib ni. Segala sifat-sifat kamalat Allah tu semuanya wajib. Segala sifat kamalat, segala sifat kesempurnaan Allah tu semuanya
Wajib yakni sesuatu yang telah ada sedia kala lagi dan kekal ada selama-lamanya. Jadi hukum akal yang 3 tu penting sangat kita faham, tuan-tuan dan puan. Tu sifat utama dia nak mengaji sifat 20 ni, hukum akal yang 3 tu kita mesti faham betul-betul. Baik, jadi bila disebut wajib akli, wajib akli kita ulang balik, yang dah tahu alhamdulillah, yang tak tahu boleh ambil, boleh tulis, boleh catat lah. Wajib akli bermaksud perkara yang dihukumkan oleh akal kita dengan mesti ada semata-mata, mesti ada sahaja, kekal ada dan tidak boleh berubah menjadi tiada. Itu perkara wajib. Contohnya mana? Adanya Allah wajib, kuasanya Allah wajib, mengetahuinya Allah wajib, ketunggalannya Allah wajib. Jadi banyaklah perkara wajib ni. Jadi perkara wajib ni perkara yang dah memang ada sedia kala lagi, bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Faham daripada kata Allah menciptakan? Menciptakan ni menunjukkan sesuatu yang berasal daripada tiada. Itu baru panggil menjadikan. Itu baru panggil menciptakan. Kita kata menjadikan, mendirikan rumah, mendirikan bangunan, menunjukkan sesuatu itu berasal daripada tiada. Baru kita kata menjadikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan perkara yang wajib, kerana perkara yang wajib adalah sesuatu yang dah memang ada sedia kala lagi dah. Kerana ada fahaman, ada hamba yang manusia yang salah faham ni, salah faham bahawa dia kata apa? Allah Ta'ala yang menjadikan segala sifat-sifat dia. Allah yang menjadikan segala sifat-sifat Allah, menunjukkan sifat-sifat Allah tu bukanlah wajib. Kalau dijadikan, menunjukkan sifat-sifat Allah ni asalnya tiada. Faham baik-baik. Wajib bermaksud sesuatu yang sedia kala ada dah. Itu erti wajib. Kudrat Allah sedia kala ada dah. Bukan Allah yang jadikan kudrat dia, bukan Allah yang menciptakan iradat dia, bukan Allah yang menciptakan sifat sama dia, sifat basar dia, bukan. Itu erti wajib, sesuatu yang dah memang sedia ada dah. Itu perkara wajib. Sesuatu yang akal kita menghukumkan mesti ada sedia kala lagi dan kekal ada selama-lamanya. Itu wajib. Lawannya mustahil. Apa erti mustahil? Sesuatu yang akal kita menghukumkan mesti tiada, sedia kala lagi, perkara itu tidak wujud dan takkan wujud dan tak boleh wujud selama-lamanya. Itu perkara mustahil akli. Mustahil akli. Contohnya mana? Contohnya syarikul bari. Syarikul bari. Apa maksud syarikul bari ni? Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah perkara mustahil, sesuatu yang dah memang tiada sedia kala lagi dan kekal tiada selama-lamanya. Tuhan selain Allah Tuhan selain Allah takkan wujud, takkan ada selama-lamanya. Akal tak boleh membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Kenapa? Kerana Tuhan selain Allah itu perkara mustahil. Sampai bila-bila pun mati hidup balik, yang syurga dah syurga, yang neraka masuk neraka, tetap takkan wujud Tuhan selain Allah. Jadi perkara mustahil ni banyak. Itu di antaranya lah Tuhan selain Allah. Ada sifat lemah pada Allah, mustahil. Ada sifat buta pada Allah, mustahil. Ada benda yang tidak diketahui oleh Allah, juga mustahil. Ingat tu, faham baik-baik tuan-tuan ni. Kadang-kadang setan nafsu ni dia bisikkan dalam hati kita macam-macam. Nanti kan takut akidah kita daripada betul, jadi ragu-ragu. Dia nak rosak akidah ni bukan tunggu tolak semua. Nak rosak akidah bukan tunggu tolak semua, tak percaya semua. Cukup dengan ragu, rosaklah akidah. Cukup dengan ragu, rosaklah akidah. Contohnya dia ragu, ya ke Tuhan tu tahu semua benda? Rosaklah akidah dah tu. Dia akidah ni bukan kata aku tak percayalah Tuhan tu tahu. Itu tolak terus. Itu tolak terus, dah memanglah rosak akidah.
ragu pun, contohnya meragui salah satu daripada sifat-sifat yang dah diijma'kan oleh ulama yang mesti ada pada Allah Ta'ala, contohnya dia ragu tentang adanya ilmu pada Allah Ta'ala. Dia ragu betul ke Allah tu tahu semua benda, rosalah kita, na'udzubillah. Hati-hati. Jadi sifat kudrat ni kita kena faham ta'alluq dia menjadikan, menciptakan sesuatu yang harus sahaja. Tu. Kalau patut catat, patut tulis. Kita ngaji tauhid ni nak kena buat catatan tuan-tuan ni. Kita ngaji bersungguh kerana Allah, bukan nak nunjuk kepada orang dah. Kita ngaji bersungguh, mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu ilmu asbab gitu. Asbab kita bersungguh, mudah-mudahan Allah bukakan pintu kefahaman, insya-Allah. Jadi benda yang harus sahaja, yang duduk di bawah ta'alluq sifat kudrat Allah. Perkara yang harus pada akal sahaja. Apa maksud perkara yang harus pada akal? Iaitu perkara yang harus pada akal, iaitu sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan boleh ada dan boleh tiada. Itu maksud harus pada akal. Mana contohnya? Contohnya benda harus makhluk ni kita ni, alam ni makhluk lah ni. Alam ni benda harus lah ni. Sebab tu dulu sedia kala kita tak wujud. Dulu kita tak wujud kan. Kemudian baru dijadikan oleh Allah. Lepas ni pula nanti Allah binasakan kita pula dah. Mati pula dah. Nanti dihidupkan pula kembali oleh Allah. Itu perkara harus pada akal. Sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Ingat tu. Jadi perkara yang boleh ada, yang boleh tiada ini sahaja yang duduk di bawah ta'alluq sifat kudrat Allah Ta'ala. Ada pun perkara wajib tidak ada kena-mengena dengan sifat kudrat Allah. Jadi jangan dikatakan Allah yang menjadikan dirinya, Allah yang menciptakan dirinya sendiri. Mana boleh. Kalau kata Allah yang menciptakan diri dia sendiri, menunjukkan sebelum diciptakan Allah itu bersifat tiada. Nampak tak? Mustahil lah. Kalau Allah berasal daripada tiada, kemudian dia berubah menjadi ada, maka serupalah dia dengan serupalah dengan makhluk yang dinamakan baharu. Kita makhluk ni bersifat baharu. Apa erti baharu? Sesuatu yang berasal daripada tiada. Itu maksud baharu. Sesuatu yang berasal daripada tiada, itu namanya baharu. Jadi alam ni baharu, kita ni baharu, segala sifat-sifat kita baharu, syurga itu baharu, neraka itu baharu. Kerana segala-galanya itu berasal daripada tiada. Boleh tak kita nak katakan zat Allah baharu? Tak boleh. Kalau zat Allah Ta'ala baharu, serupa dengan makhluk. Padahal ada dah dalil dalam Quran tu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang menyamai dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian dalam ilmu tauhid pun dah ditolak dah dalam bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dulu kita belajar dah. Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu. Zatnya tidak serupa, sifatnya tidak serupa, perbuatannya pun tidak serupa dengan segala sesuatu. Jadi ilmu tauhid ni kena banyak-banyak mengaji. Banyak mengaji. Sementara ada peluang mengaji tauhid ni, mengajilah tuan-tuan. Yang akan datang kita tak tahulah. Sebab dulu zaman mak-mak kita, nenek-nenek kita dulu mengaji tauhid ni mana-mana ada banyak. Setiap masjid, setiap surau ada kuliah tauhid ni, sifat 20 ni. Sekarang dah tak semua masjid, tak semua surau ada pengisian ilmu tauhid ni. Jadi sementara ada ni, ambillah, belajarlah. Akan datang kita tak tahu. Jadi tak boleh dikatakan Allah yang menjadikan dirinya, Allah yang menciptakan sifat pendengarnya, Allah yang menciptakan sifat pelihat dia, Allah yang menciptakan sifat ilmu dia. Tak boleh kata begitu. Kenapa tak boleh kata begitu? Kerana seandainya Allah yang menciptakan ilmu dia, menunjukkan ilmu Allah Ta'ala itu berasal daripada tiada. Menunjukkan, membawa kepada ilmu Allah tu bersifat baharu tak macam ilmu kita. Kita ni ada ilmu, tapi ilmu kita baharu, asalnya tiada, kemudian Allah jadikan. Pendengar kita asalnya tiada, kemudian Allah jadikan. Pelihat kita pun begitu.
Jadi jangan diiktikadkan bahawasanya Allah yang menciptakan dirinya dan Allah juga yang menciptakan segala sifat kesempurnaan dia. Jangan. Kerana seandainya demikian membawa kepada menyamakan Allah dengan sesuatu yang baru, merosakkan akidah. Na'udzubillah min zalik. Habis. Begitulah juga sifat kudrat Allah tidak ada hubung kait dengan perkara yang mustahil. Perkara mustahil ni sesuatu yang sedia kala lagi tiada dan kekal tiada selama-lamanya. Mana contoh? Kita ambil satu contoh. Anak bagi Tuhan. Anak bagi Tuhan. Anak bagi Tuhan ni perkara yang mustahil, iaitu perkara yang akal tidak boleh terima adanya selama-lama, semata-mata. Takkan boleh terima, akal kita tak boleh terima ada anak Tuhan. Dalilnya ada dah dalam Quran tu, walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi anak bagi Tuhan perkara mustahil. Baik. Ada juga fahaman di dalam hati manusia ni. Mereka beriktikad bahawasanya tidak ada anak Tuhan itu kerana tidak dijadikan oleh Allah. Anak dia tak ada sebab Allah tak buat. Maksudnya kalau Allah buat membawa kepada kalau Allah buat anak ni, kalau Allah ciptakan anak ni, menunjukkan anak ni boleh jadi ada. Padahal anak bagi Tuhan tadi kita dah tahu dah perkara mustahil, benda yang tak akan terima ada. Jadi akal kita tak boleh terima. Kalau seandainya anak Tuhan boleh ada, menunjukkan anak Tuhan bukanlah mustahil, bahkan harus. Nampak tak? Sebab tu ulama dah jaga dah dalam kitab, dah jaga dah mana-mana kitab Usuluddin, kitab Sifah 20 jaga dah. Anak bagi Tuhan tidak masuk di dalam urusan sifat kudrat Allah. Jangan kita main hentam je. Allah Maha Kuasa menjadikan anak dia. Sebab faham terlalu umum tadi. Allah Maha Kuasa. Ini yang ramai-ramai kita tahu. Allah Maha Kuasa semua tahu. Cuma ta'alluq urusan kekuasaan Allah tadi ramai yang tak faham. Ini yang kita ajak mari belajar, mari mengaji tauhid. Betul dah i'tikad Allah tu Maha Kuasa, betul dah. Tapi kalau sekadar itu tak cukup lagi nak jaga akidah tu. Tak cukup lagi. Sebab tipu daya syaitan, nafsu ni dalam hati ni macam-macam bentuk dia datang. Dihasut begini, dihasut begitu, dipujuk begini, dipujuk begitu. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak tolak bisikan ni? Kita hanya tahu Allah berkuasa. Allah berkuasa, tu je yang kita tahu. Tapi urusan kekuasaan Allah kita tak tahu. Maka syaitan pun bisikkanlah dalam hati kita. Contoh dia kata, adakah Allah tu berkuasa menjadikan anak dia? Kita tak belengah dah. Kita pun jawab, mestilah kuasa. Cuma Allah tak jadikan sebab tu anak dia tak ada. Kita jawab macam tu. Na'udzubillah min zalik. Kalau begitu membawa kepada anak Tuhan itu boleh jadi ada. Sekarang ni tak ada sebab Tuhan tak jadikan saja. Wal iyadzu billah min zalik. Jadi perkara mustahil, ingat, perkara yang mustahil, perkara yang tidak masuk di bawah urusan kekuasaan Allah. Maka kalau seandainya ditanya, adakah Allah berkuasa menjadikan anaknya, maka kita jawab begini, bukan urusan kudrat Allah menjadikan perkara mustahil. Itu jawapan dia. Tulis jawapan tu. Kut dalam hati nanti duk bisik macam-macam. Adakah Allah berkuasa menyerupai malaikat contohnya? Maka kita pun jawab, menyerupai malaikat bagi Allah itu mustahil. Sifat kudrat Allah, sifat kekuasaan Allah tidak ada urusan untuk menjadikan perkara mustahil. Jangan kata lemah pula. Jangan kita jawab Allah kuasa buat. Kalau Allah kuasa buat, menunjukkan Allah boleh menyerupai malaikat. Dan jangan jawab Allah lemah.
Adakah Allah kuasa menyerupai malaikat? Lalu dia jawab kuasa. Kalau kuasa menunjukkan Allah bolehlah serupa dengan malaikat. Ataupun dia jawab begini, Allah tak kuasa. Kalau jawab tak kuasa membawa kepada lemah. Jadi jangan jawab kuasa, jangan jawab tak kuasa. Jawapan yang betulnya mana? Bukan urusan kudrat menjadikan perkara mustahil. Itu jawapan dia. Dulu kita tak ngaji, kita faham macam tu tuan-tuan. Kita faham Allah berkuasa kan? Dapat pula kita dengar ayat wa annahu ala kulli syai'in qadir. Allah Taala Maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kita pun ada tiap-tiap sesuatu tu makna semua lah. Memanglah semua, tapi maksud semua di situ dalam ayat tu Allah Taala dan bahawa sesungguhnya Allah Taala Maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu, yakni sesuatu perkara yang harus. Sesuatu perkara yang harus. Bukan Allah berkuasa mengubah benda wajib, bukan Allah berkuasa mengubah benda mustahil. Kalau benda mustahil boleh kalau benda wajib, perkara wajib boleh diubah, maka bukanlah wajib namanya. Ingat tu, wajib ni kekal ada, tak boleh berubah. Mustahil kekal tiada, tak boleh berubah. Yang boleh berubah ni perkara harus. Jadi kalau benda wajib boleh berubah, bukanlah wajib maknanya, namanya harus. Kalau benda mustahil boleh berubah, bukanlah mustahil, namanya harus. Yang boleh berubah-ubah ni satu je, perkara yang harus ataupun dipanggil perkara mungkin. Perkara harus ataupun perkara mungkin ataupun sesuatu yang baru ataupun dipanggil makhluk. Ni benda yang boleh berubah daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Tu je. Yang wajib tak boleh berubah dah. Duk ada begitulah sedia kala lagi dan kekal ada begitulah selama-lamanya. Yang mustahil kekal tiada sedia kala lagi dan kekal tiada selama-lamanya, takkan berubah menjadi ada sampai bila-bila. Inilah kelebihan belajar ilmu tauhid ni, sifat 20 ni. Dia nak menghaluskan lagi kepahaman kita tentang Allah Ta'ala tu. Kerana kalau setakat mengetahui Allah berkuasa itu terlalu umum. Kalau tak datang bisikan macam tadi, tak apa. Kalau tak datang bisikan macam tu, tak apa lah. Takut-takut kalau datang bisikan-bisikan macam tu, macam mana kita nak tolak? Dia bisik dalam hati, Allah kuasa tak jadikan anak dia? Mestilah kuasa, kan dia berkuasa. Nampak tak tu? Ataupun kita kata tak kuasa, lemah pula lah. Itu penting belajar. Allahumma salli ala Muhammad. Beruntunglah orang yang Allah pilih belajar. Itulah tanda-tanda Allah nak selamatkan kita daripada kesesatan akidah. Baik, jadi malam ni ta'alluq yang ketiga. Dan tiga daripadanya ta'alluq, dan yang ketiga namanya ta'alluq qabdah. Dan tiga ta'alluq daripada yang 7 itu pula berapa ta'alluq qabdah. Apa maksud qabdah ni? Dan makna qabdah itu genggam. Bukan maksud genggam Tuhan tu di tangan ni. Genggam tu dengan makna di dalam urusan Allah, mudahnya. Dalam urusan Allah, dalam genggaman Allah, dalam urusan Allah, dalam kekuasaan Allah. Maksudnya kita tengok contoh. Dan murad daripadanya, murad tu dengan mana? Yang dikehendaki. Dan murad yang dikehendaki daripadanya, daripada qabdah. Yang dikehendaki dengan kata qabdah. Qabdah tu apa? Bahawasanya mungkin itu mungkin. Apa erti mungkin? Ngaji tauhid mesti kena faham tu. Apa erti mungkin? Mungkin ni sama dengan erti benda baru tadi tu. Sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Cuma tuan-tuan puan hadirin hadirat rahimakumullah, perbezaan di antara perkataan mungkin dengan perkataan makhluk ialah makhluk ni sesuatu yang Allah dah ciptakan. Itu nama makhluk. Macam kita ni. Kita ni asalnya tiada. Bila Allah dah jadikan, namanya makhluk. Makhluk tu makna sesuatu yang dah dijadikan oleh Allah. Benda yang belum diciptakan oleh Allah namanya mungkin. Mungkin.
Dia dekat-dekat dengan bahasa Melayu kita. Mungkin gitu Arab kata mungkin, sesuatu yang boleh jadi berlaku dan boleh jadi tidak berlaku. Contohnya sekarang kita tuan-tuan ada cucu seorang. Seorang je cucu sakat ni. Cucu yang seorang tu namanya makhluk. Ada pun cucu yang belum ada tu. Yang belum ada lagi tu namanya mungkin. Makna sesuatu yang boleh jadi ada kalau Allah kehendak, ciptakan, jadikan, rezekikan, akan adalah cucu-cucu yang seterusnya. Kalau Allah tidak kehendak, setakat satu itulah sampai bila-bila. Itu nama mungkin. Mungkin, ingat tu, sesuatu yang akan datang, yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Yang dah ada namanya makhluk. Itu beza. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dan murad yang dikendaki daripadanya, daripada ta'alluq qabdah ni, bahawasanya mungkin itu, bila sebut mungkin faham dah. Ngajilah mana-mana kitab tauhid, ngajilah mana-mana kitab usuluddin, bila dengar perkataan mungkin, itulah dia benda dia. Sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Maka mungkin ni kita buatlah contoh, cucu lah, buat cucu tadi, buat contoh nak dekatkan faham. Contoh cucu yang belum ada, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu yang belum ada, tu mungkin. Dan murad daripadanya bahawasanya mungkin itu, contohnya cucu-cucu tuan-tuan perempuan ni yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu, yang belum ada tu, di dalam genggaman kudrat Allah. Maksudnya di dalam urusan Allah, dalam urusan Allah. Apa maksudnya? Maka jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dikekalkannya Allah atas halnya daripada adam ataupun wujud. Contohnya begini, kalau Allah tidak kehendak menjadikan cucu yang nombor 2 tadi, maka kekallah tiada. Kalau Allah nak, contohnya sedia kala lagi Allah ta'alluq dah dengan iradat ni, nak menjadikan, nak merezekikan cucu yang nombor 2, akan adalah cucu tadi tu pada bila-bila masa yang Allah kehendak. Boleh jadi tahun depan ke, 2 tahun lagi ke, begitu. Itu maksudnya qabdah tadi. Samalah macam kita ni tuan-tuan, taufik. Apa maksud taufik? Pertolongan Allah kepada kita untuk melakukan taat. Taufik ni juga perkara yang harus bagi Allah jadikan. Sekarang ni Alhamdulillah, kita semua Allah Ta'ala dengan rahmatnya memberikan taufik kepada kita, sehingga boleh kita mensyukuri nikmat sihat kita, nikmat waktu kita, nikmat akal kita, pendengar, perlihat kita sekarang, dengan makna kita gunakan kepada perkara kebaikan sekarang. Adapun besok adakah kita mendapat taufik daripada Allah untuk beramal seperti mana yang kita buat hari ini? Belum pasti. Jadi taufik besok tu untuk kita namanya mungkin. Sebab tu jangan sombong. Sebab tu jangan sombong. Bagi kita yang boleh buat amal banyak sikit, jangan sombong. Kenapa? Kerana taufik daripada Allah ni semata-mata harus bagi Allah jadikan. Hari ni setakat ni Allah tolong, besok belum tentu. Hari ni kita cakap takabur, salahkan orang begini, kata orang buat maksiat begini, begitu, tiba besok kita tak dapat taufik daripada Allah. Jadi orang yang mengenal Allah, dia takut nak sombong. Sebab apa? Dia tahu, dia sedar apa sahaja yang ada pada diri dia tu semuanya di dalam urusan Allah. Kalau Allah tolong, mujur. Kalau Allah tak bagi, nak kata apa? Dia Tuhan. Tak boleh nak salahkan Tuhan. Dia nak bagi ikut dia tak nak bagi pun ikut dia. Siapa yang nak menegah Tuhan tu kehendaknya daripada berlaku? Siapa yang boleh mewajibkan, memestikan, memaksa Tuhan supaya memberi? Tak. Siapa boleh nak paksa? Tuhan mesti bagi benda yang kita nak. Tu salah, itu bukan akidah kita ahli sunnah. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak wajib memberi benda yang baik-baik. Allah tidak wajib, tidak mesti. Allah ataupun Tuhan tidak wajib memberi segala kebaikan
Tuhan tidak wajib memberi benda yang sedap-sedap. Tuhan tak wajib menunaikan segala kehendak kita. Bahkan harus sahaja. Harus ni mana? Boleh Allah nak bagi, boleh Allah tak bagi. Itu hak dia sebagai Tuhan, sebagai pentadbir, sebagai pencipta, sebagai pemilik. Ikut dia nak bagi. Yarzuqu man yasha. Dia maha kuasa nak memberi rezeki kepada siapa yang dia nak. Maha kuasa, dia tak nak bagi rezeki kepada siapa yang dia tak nak. Dia nak bagi siapa-siapa ikut dia, dia tak nak bagi siapa pun ikut dia. Itulah dia Tuhan. Maka apabila Tuhan ni sifatnya demikian, maka sepatutnya kita ada perasaan takut, risau, bimbang. Takut macam mana? Contoh, takut seandainya Allah mengambil kembali nikmat taufiknya kepada kita yang boleh beribadat. Sebab tu kita kena harap, ya Allah, kekalkanlah nikmat taufik ni supaya esok, lusa dan seterusnya aku boleh buat ibadat. Janganlah kau ambil balik nikmat taufik ni. Janganlah kau tarik balik nikmat petunjuk yang kau dah bagi. Kan kita doa tu, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Allah, kau jangan cabut balik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Selepas kau dah bagi petunjuk kepada kami, ya Allah, kau jangan tarik balik, ya Allah. Sebab itu hak dia. Dia nak bagi petunjuk siapa-siapa, boleh. Dia nak tutup mata hati siapa-siapa daripada Islam pun boleh. Hikmahnya apa? Supaya kita yang sedang mendapat nikmat ni bersyukur sangat-sangat kepada Allah. Ya Allah, syukur sangat-sangat, ya Allah. Aku bukan orang baik, aku orang leka, banyak dosa, banyak maksiat, tapi kau tolong juga buat ibadat. Janganlah kau tarik balik, ya Allah. Kalau kau tarik balik, jauhlah aku, ya Allah. Tu takut nikmat tu hilang. Harap Allah kekalkan nikmat tu sampailah kita mati. Orang yang tahu, yang faham masalah ni, dia takkan sombong. Dalam hatinya tak ada sombong. Sebab dia sedar hakikat diri dia, rohnya diberi pinjam oleh Allah, tubuhnya diberi pinjam oleh Allah, gerak-geri ini pun dijadikan oleh Allah. Ni sekarang ni kita boleh mendengar, boleh melihat, boleh memikir. Bukankah ini semua dijadikan oleh Allah? Seperti yang kita dah belajar dalam bab akidah. Tidak akan ada segala sesuatu melainkan perkara itu dikehendaki dan dijadikan oleh Allah. Kita nak sombong sangat dengan ketaatan kita. Adakah kita tahu di masa-masa akan datang kita akan mendapat taufik daripada Allah? Berapa ramai orang yang awalnya beribadat matinya sia-sia, na'udzubillah min zalik. Berapa ramai pula orang yang ahli maksiat masa mudanya tapi waktu matinya husnul khatimah. Bahkan yang kafir mati Islam, yang Islam mati kafir. Jadi bila kita tahu itulah sifat Tuhan, maka sepatutnya kita takut, ya Allah, jangan kau tarik nikmat agama ni, ya Allah. Sebab kau maha kuasa, tak boleh nak kata apa. Sebab tu orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Apa yang Allah nak tetapkan atas diri dia, dia senantiasa berlapang dada. Kenapa? Kerana itu hak Allah. Kita tak lihat kata apa. Nak komplain tak boleh, nak condemn tak boleh, nak kritik tak boleh. Maka bila ada benda-benda baik itu, syukurlah. Kalau tak ada, bersangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Begitu. Yang kaya sekarang ni, dia kaya, dia ada jawatan, dia kaya. Kena ingat, dia dalam genggaman Allah. Bukan makna dia kaya, dia jutawan, dia bilioner, makna Allah tak boleh nak buat apa-apa pada diri dia. Yang berkuasa, makna kekuasaan yang Allah bagi, jawatan yang Allah bagi pada dia tu pun menunjukkan dia tu masih di dalam genggaman Allah. Bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Orang sekarang ni suka dengan saya, contohlah. Jangan terlalu seronok. Allah Maha Kuasa membalikkan hati manusia daripada suka jadi benci. Sekarang ni saya boleh duduk di sini sebab orang suka. Bila Allah palingkan hati manusia, nampak tak? Setinggi apa pun akan jatuhlah saya. Satu lagi nak menunjukkan kita ni senantiasa berkehendak, bergantung, berhajat kepada Allah. Yang sihat berhajat pada Allah supaya Allah mengekalkan sihat dia.
Yang kaya berhajat kepada Allah agar Allah kekalkan nikmat kaya dia. Yang dapat taufik beribadat berharap kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengekalkan nikmat taufik tu. Yang duduk dalam maksiat contohnya pun berhajat kepada Allah supaya diberi taufik untuk meninggalkan maksiat. Begitulah seterusnya. Inilah di antara perkara yang mesti kita kena selalu ingat dalam hati kita. Kena selalu ingat dalam hati. Walaupun mulutnya tak bercakap tapi hatinya ingat selalu benda lah. Waktu dia semayang ke, waktu dia ikutlah sentiasa. Waktu panggil ilmu ni ilmu tauhid. Ilmu yang nak mengajar kita, mengajak kita, mendidik kita supaya senantiasa mengesakan Allah dalam hati kita. Boleh makan, boleh bercakap, boleh memandang, boleh fikir, itu semua Allah Ta'ala bagi pinjam. Sekarang ni boleh bercakap, kita dalam qabdah Allah, dalam genggaman Allah. Allah nak ambil balik bila-bila masa boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan murad daripada bahawasanya mungkin itu di dalam genggaman kudrat Allah SWT, maka jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala dikekalkannya atas halnya. Sekarang ni kalau kita sihat, kalau Allah nak sihatkan kita selama-lamanya, besok sihatlah kita. Daripada Adam ataupun wujud. Kalau Allah Ta'ala kehendak benda tu tiada kan? Buatlah macam mana, usahalah macam mana, takkan ada kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Dan jika dikehendakinya, kalau Allah nak, digantikan dia dengan lawannya. Lawannya mana? Macam sekarang contoh, orang tu sihat. Lawan sihat apa? Sakit. Maka kalau Allah Ta'ala kehendak nak gantikan sihat tu kepada sakit, akan adalah sakit tu. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Tidak wajib bagi Allah memberi sesuatu yang sedap-sedap, yang lazat-lazat, yang nikmat-nikmat. Bahkan harus sahaja bagi Allah. Apa maksud harus? Boleh Allah nak bagi, boleh Allah tak bagi. Tidak seperti akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka yang berfahaman bahawasanya Tuhan mesti memberi benda yang baik-baik. Di antara benda yang baik-baik, Tuhan mesti ikut kehendak kita. Jaga baik-baik ni. Jaga baik-baik ni. Orang yang tak suka kehendaknya tidak ditunaikan oleh Allah adalah orang yang bahawasanya orang yang beriktikad bahawasanya Tuhan mesti menunaikan kehendak. Maksud menunaikan kehendak ni benda baik ke tak baik? Menunaikan kehendak kita baik ke tidak? Tuhan menunaikan kehendak kita baik ke tidak? Baiklah. Jadi ramai manusia yang beranggapan begitu. Ramai manusia yang beranggapan, yang berpegang begitu. Tuhan mesti menunaikan kehendak kita. Maksudnya kalau Tuhan tidak menunaikan, maksudnya Tuhan tak buat baiknya kita. Jadi hati-hati. Orang yang beriktikad Tuhan mesti buat baik ini, contohnya menunaikan segala kehendak kita, adalah golongan Mu'tazilah. Golongan ni fasik. Golongan ni golongan fasik. Apa maksud fasik? Tergelincir daripada taat kepada Allah. Kalau dia mati begitu, matinya fasik. Na'udzubillah. Jangan tuan-tuan. Allah tak wajib menunaikan segala keinginan kita. Bahkan harus saja. Ini kadang-kadang timbul marah dalam hati kita bila apa yang kita nak tak dapat, tak diberi oleh Allah. Lalu kita pun marah, kita pun benci, kita pun marah, kita pun tak redha, kita pun tak boleh terima. Sebab apa? Pada kita Tuhan mesti tunaikan kehendak kita. Jadi seolah-olah pahamannya macam Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah tadi pada dia Tuhan mesti bagi yang baik-baik. Kalau kita tak mengaji, tak tahu benda dalam hati ni. Maknanya manusia ni macam-macam, ada pegangan masing-masing terhadap Allah. Yang tu percaya Tuhan begitu, yang tu percaya Tuhan begini, yang tu pula percaya Tuhan begini. Sebab apa? Tak ada bimbingan. Ni kita nak belajar ni, nak mengaji ni supaya nak satukan kepahaman kita tentang Allah tu biar sama. Jangan nanti kadang bini percaya Tuhan lain, laki percaya Tuhan benda lain. Suami dia duk percaya iktikad Allah tidak wajib memberi apa yang kita mahu. Bini
Tuhan mesti kena bagi yang baik-baik. Kan dah salah. Tapi kalau dua-dua ni mengaji, insya-Allah samalah akidahnya terhadap Allah Taala. Jadi kita dah belajar dah ngaji ni, ajar anak bini kita. Betul tanggungjawab kita orang lelaki-lelaki sebenarnya. Ulama kata mari belajar tauhid, bukan maknanya ajak manusia mengaji tauhid ni nak menuduh orang tak mengaji tauhid ni tidak beriman, bukan. Kita mengaji ni nak semak balik. Kalau contohnya pegangan kita dalam hati betul, bila kita belajar, memang aku percaya Tuhan, seperti mana yang sebut dalam kitab ni. Selama ni pun sebelum belajar pun aku memang percaya macam tu. Tak apalah, mujurlah, baguslah. Takut-takut bila kita belajar, rupanya aku selama ni macam ni, salah rupanya. Nampak tak? Jumpa dah salah dah. Bila dah jumpa salah, takkan nak teruskan. Baiki ya. Taubat kepada Allah banyak-banyak. Ya Allah, aku minta ampun selama ni aku salah faham. Sebab akidah ni kalau kesalahan dia bukan kesalahan kecil, tuan-tuan. Sebab akidah ni kalau kesalahan dia bukan kesalahan kecil. Akidah ni salah faham terhadap makhluk tak apa. Tapi kalau salah faham terhadap Allah, ini boleh merosakkan akidah. Tapi tak ramai orang ambil berat tentang akidah ni, tuan-tuan. Tak ramai sungguh. Tuan-tuan tengok orang mengaji kitab lain, ilmu lain lebih ramai daripada orang nak mengaji ilmu akidah ni. Sebab pada mereka beres dah. Apa nak belajar? Aku bukan orang kafir. Aku bukan tak percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Ya, masing-masing percaya Tuhan. Takut percaya tu tadi salah percaya tu. Percaya dah Tuhan, tapi kepercayaan yang salah tu yang kita tak nak. Bukan kata tak percaya Tuhan, percayalah Tuhan. Orang yang beriktikad macam Mu'tazilah tadi, dia percaya tak Tuhan? Percaya, tapi kepercayaan dia salah. Itu yang kita tak mau. Jadi kita belajar ni nak semak balik kepercayaan kita pada Tuhan tu betul ke salah. Kalau kita tak belajar, macam mana kita nak membezakan? Kalau kita tak nak mengaji, mana kita nak tahu kepahaman kita selama ni betul ke salah? Macam tajwid lah. Kalau kita tak mengaji tajwid, mana kita nak tahu bacaan kita betul ke salah? Kita pun main hentam je baca, perasan macam betul bacaan kita. Bila jumpa tok guru tajwid mengaji, baru nampak rupanya banyak salah aku baca rupanya. Itulah untung belajar tadi. Jadi niat kita belajar di antaranya supaya Allah menunjukkan kesilapan dan kesalahan kita, agar dapat kita baiki secepat mungkin sebelum kita mati. Itu niat kita belajar, bukan nak cari salah orang. Kita belajar bukan nak cari salah orang. Kalau kita belajar niat nak cari salah orang tu, salah dah niat kita belajar. Kita belajar nak cari salah sendiri. Kalau macam akidah ni, kita belajar akidah nak cari, andai kata ada kesalahan dalam hati aku, ya Allah, kesalahan akidah kau tunjuklah, supaya aku sempat bertaubat dan baiki. Aku tak sanggup kalau aku mati dalam diam-diam membawa kefahaman yang salah. Itu lagi bahaya. Biar Allah tunjukkan kesalahan kita waktu kita hidup daripada Allah. Tunjukkan kesalahan kita waktu kita dah mati. Itu dah terlambat dah. Nak baiki macam mana? Nak taubat macam mana kalau dah dalam kubur baru tahu akidah kita sesat? Nampak tak? Tapi masyarakat kita, Allah tak nak mengaji, tak nak belajar, berasa puas hati dah dengan diri sendiri. Allah, mudah-mudahan Allah bagi kesedaran kepada kita semua, insya-Allah. Pakat-pakat doa, pakat-pakat dakwah, pakat-pakat ajak. Kita haraplah masjid mainkan peranan penting. Hari Jumaat tu sewaktu ramai masyarakat datang di masjid, yang tak mengaji, yang tak semayang datang berkumpul tu, bagilah peringatan kepentingan menuntut ilmu. Mengaji agama ni begini, kena pantakkan tiap-tiap minggu, kena pantakkan pada telinga. Mudah-mudahan dalam ramai-ramai itu ada yang mendapat petunjuk. Sebab kalau kita nak harapkan masyarakat ni datang di surau masjid selepas maghrib, masjid surau selepas maghrib mengaji, payah tuan-tuan. Jadi bila waktu kita nak tarik dia orang ni, nak tarik minat dia orang ni, nak bagi kesedaran ni, itulah di hari Jumaat tu. Sebab semua berkumpul hari tu. Yang semayang, yang tak semayang, semua datang dah hari Jumaat tu. Yang mengaji, yang tak mengaji, semua datang. Inilah kesempatannya. Jadi sampaikan pada jemaah sebelum khutbah ataupun selit-selitkan dalam khutbah tu kepentingan menuntut ilmu ni. Bila-bila lagi akidah ni. Sekarang ni macam-macam pahaman yang merosakkan akidah datang dah dalam tempat kita.
Kita tak nak, kita tak sanggup anak bini kita terpedaya dengan pahaman-pahaman yang boleh merosakkan iman tu. Jadi kena mainkan peranan, kena sama pakak-pakak pikul, maksudnya jangan harapkan tok guru, tok mufti, tok qadi, tok imam aja, kena pakak-pakak. Pakak-pakak sama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ajak kawan-kawan kita mengaji, pujuk dia, jumlah kita belajar bila lagi jumlah. Pandai-pandai ya. Mudah-mudahan ada jasa kita tinggalkan pada agama insya-Allah sebelum kita mati. Nanti jadi saham akhirat kita. Bila orang lain boleh belajar, boleh mengaji, asbab kita yang buka jalan, semua tu nanti jadi jariah bagi diri kita. Dan yang ketiga itu ta'alluqnya dengan berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan, wujud dahulu daripada wujudnya mungkin. Makna sebelum mungkin tu dijadikanlah, sebelum mungkin tadi diciptakan oleh Allah. Itu serahlah kepada kehendak Allah. Kalau Allah nak mengekalkan dia tiada, tak ada lah. Sedia kala tak ada, sekarang pun tak ada, dan sampai bila-bila takkan ada perkara itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Tapi sebaliknya kalau Allah nak, akan berlakulah, akan jadilah pada bila-bila masa yang Allah kehendak. Bila-bila yang Allah tak nak kehendak akan berlakulah, walaupun kita tak nak. Kita tak nak tapi Allah nak, jadilah. Kita tak nak tapi Allah nak, jadilah benda tu. Walaupun kita tak nak. Dan ta'alluqnya dengan berkekalan adamnya kemudian dia berwujud, dan mustahil lawannya, lawan kudrat, iaitu lawan bagi sifat kudrat ni lemah. Jadi sifat lemah pada Allah tu apa hukumnya? Mustahil, yakni perkara yang akal tidak boleh terima. Makna ada lemah pada Allah. Mustahil. Mana mungkin yang namanya Tuhan tapi ada lemah. Akal tak boleh terima. Itu masuk mustahil. Bukan kita menghukumkan Allah. Jangan salah faham, jangan keliru dengan hukum syarak, tuan-tuan. Baru-baru ni kita tengok di TikTok adalah seorang ustaz tu. Ustaz ke apa tak tahulah. Kalau ustaz dia cakap benda betul, kalau ustaz dia sampaikan pahaman yang betul, dia disampaikan pahaman yang tak betul tu, tak layak nak panggil ustaz, tak layak nak panggil alim ulama. Mencemarkan. Mencemarkan. Dia kata apa? Pandai-pandai duk hukumkan Tuhan wajib begini, wajib begitu. Dia kata biasanya Tuhan yang menghukum kita ni wajib semayang, wajib puasa. Ini golongan ni duk hukumkan Tuhan pula wajib ada, wajib sedia kala. Dia tak faham tu. Yang kata wajib semayang tu hukum syarak. Yang kata wajib Allah ada, wajib Allah puasa ni hukum akal. Dia tak boleh beza wajib adat apa, wajib akal apa. Kita dah belajar awal kitab hari tu dah belajar dah kan. Ada macam-macam jenis hukum. Wajib, perkataan wajib ada banyak makna, bukan satu je. Wajib solat namanya wajib syarak. Iaitu perkara yang Allah perintah ke atas diri kita supaya melaksanakan. Itu wajib solat. Wajib puasa, kalau buat dapat pahala, tak buat berdosa. Makan banyak wajib kenyang, kena api wajib terbakar, kena air wajib basah. Itu namanya wajib apa pula? Wajib adat tu. Itu wajib adat. Yang hidup wajib mati, yang mati wajib bangkit semula. Itu wajib apa pula? Wajib aradi nama dia. Yang ni Allah wajib kuasa, Allah wajib sedia kala, Allah wajib ketunggalan. Itu namanya wajib apa pula? Wajib akli. Tu penting kita kena tahu. Bukan kata wajib satu benda je, banyak benda wajib tu tadi. Wajib lain. Wajib yang manis tu makan banyak potong kaki tu wajib. Tu wajib tu makan tu. Tu wajib. Wajib makan banyak kerak kaki. Jadi sifat lemah pada Allah ni sesuatu perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Barang siapa yang akalnya boleh terima seandainya ada sebarang jernih lemah pada Allah, maka rosaklah akidah.
walaupun dia tak cakap dengan orang. Dia tak cakap dengan orang. Sebab tu ni akidah ni benda dalam hati. Di antara 3 perkara yang merosakkan akidah yang paling bahaya ni lah dia. Rosak akidah dengan sebab apa? Perkataan. Ini orang boleh dengar. Bila dia cakap benda mengarut-mengarut, contohnya dia kata semayang tu bukannya wajib, kita boleh dengar, boleh tegur. Nampak tak? Tu contoh rosak akidah sebab perkataan. Yang kedua, rosak akidah sebab perbuatan. Pun ni orang boleh nampak. Orang boleh nampak, orang boleh tengok. Kenapa duk pijak-pijak Quran contohnya? Kenapa duk langkah-langkah Quran? Ni merosakkan akidah ni. Boleh nampak. Tapi kalau kesilapan fahaman dalam hati, siapa tahu tuan-tuan? Siapa nak tegur kita? Orang tak tahu. Orang nampak kita berkopiah, berserban, berjubah, bertelekung, orang kata kita beriman. Betul tak? Rupa-rupa memiliki akidah yang salah dalam hati terhadap Allah. Ni dah tujuan supaya belajar, supaya mendengar, kita sendiri boleh semak pegangan kita selama ni pada Allah betul ataupun salah. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, taubat sungguh dan baiki. Jadi jangan, akal tak boleh terima, ada lemah pada Allah. Selama mana? Selama-lamanya takkan ada sifat lemah dan yang seumpamanya pada Allah Ta'ala. Dan dalil kudrat itu, mana bukti? Bukti mana bukti? Duk kita percaya, duk mengaku, duk beriman, duk yakin kata Allah kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa, menjadikan makhluk, Allah kuasa, meniadakan makhluk. Mana dalilnya? Mana bukti? Ketiru-tiru orang. Jangan tiru-tiru orang, tak boleh. Mesti ada bukti. Dalilnya bahawasanya jikalau ada ia Allah Ta'ala tu lemah, ni namanya dalil akli, dalil akal. Kalaulah akal kita yang warah ni, mikir, kalaulah Allah Ta'ala itu bersifat dengan lemah, betul. Ingat ke? Accident grill ni, grill kot. Nescaya, ni jawabnya. Jikalau ada sifat lemah pada Allah, ataupun kalau Allah tu bersifat lemah ni lawan bagi apa tuan-tuan? Lawan bagi sifat apa? Kuasa. Kuasa Melayu, Arab kata kudrat. Kita dah tahu dah kudrat peranan dia menjadikan makhluk, meniadakan makhluk. Nak jadikan makhluk mesti ada kudrat. Tiba-tiba sekarang ni seandainya Tuhan bersifat lemah, nescaya tiadalah didapatkan sesuatu daripada makhluk ini. Betul tak akal kita fikir je tu? Kalau Tuhan lemah, boleh ada tak sesuatu? Tak ada. Jangan kata alam yang besar ni. Kuman seekor pun takkan wujud kalau Tuhan tu lemah. Betul ke tidak? Ni, kalau Tuhan tu lemah, saya boleh bercakap tak ni? Kalau Tuhan tu lemah, tuan-tuan boleh ada tak dalam kuliah ni? Tuan-tuan boleh fikir tak? Tuan-tuan boleh bernafas tak? Tuan-tuan boleh sihat tak? Tak boleh, tuan-tuan. Kerana apa? Semuanya ini adalah dalil, bukti, kesan daripada ta'alluq kudrat Allah. Ni semuanya dalil, tanda-tanda yang menunjukkan bahawasanya Tuhan itu bersifat dengan maha kuasa. Jangan kita tengok benda jauh-jauh je, tuan. Jangan kita tengok benda jauh-jauh je, tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, tengok pemandangan. Maha kuasanya Allah. Jangan sekadar tu. Betul dah, tapi jangan situ je. Ni dalil yang paling dekat sekali yang nak mengingatkan kita bahawasanya Allah itu berkuasa. Ni kewujudan kita ni. Sekarang ni kita boleh fikir ni. Sekarang kita boleh fikir, kita boleh faham, kita boleh dengar, kita boleh bergerak diam, kita boleh tarik nafas, hembus nafas. Bukankah ini juga dalil menunjukkan Allah itu ada dan Allah itu kuasa? Kita semayang tu daripada angkat takbir, rukuknya, iktidalnya, bacanya, ingatnya, fahamnya, duduk bangunnya, gerak geri kita. Bukankah itu Tuhan yang menjadikan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Cuma hati kita kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat, kadang-kadang perasan, kadang-kadang tak perasan. Sepatutnya kena perasan sentiasa. Sepatutnya kena perasan sentiasa. Tapi maklumlah kita ni orang awam. Hati kita ni banyak bersibuk berbimbang dengan hal-hal dunia.
dunia. Banyak hal-hal dunia. Kadang-kadang ada benda-benda, peristiwa-peristiwa tertentu je baru mengajak hati kita mengingat kepada Allah. Tapi kebiasaannya tak ada. Bila tengok benda yang hebat-hebat, yang hebat-hebat, yang megah-megah, baru subhanallah. Tapi kalau tengok benda lekeh-lekeh, benda remeh-remeh, tidak pun membawa hati kita kepada Allah. Padahal tak kisah besar, tak kisah kecil, tak kisah mulia, tak kisah hina, semuanya itu makhluk Allah. Itulah yang berada, itulah yang berlaku tuan-tuan di dalam hati arif billah tu, orang-orang yang mengenal Allah tu. Yang dikatakan ahlillah, waliullah, arif billah, hati mereka tu sentiasa mengingat kepada Allah. Kenapa? Kerana penuh dengan diri kita ni, penuh dengan dalil-dalil yang menunjukkan kewujudan Allah Ta'ala. Jadi masalahnya, masalah hati kita ni, hati kita ni banyak dosa, banyak maksiat, cintakan dunia. Ini yang menyebabkan kita jadi terlupa, terleka. Itulah ada peranan ilmu tasawuf tu, ilmu tariqah tu, mengajak kita supaya banyak-banyak berwirid, banyak-banyak berzikir, supaya hatinya senantiasa berkekalan mengingat Allah dalam apa juga hal keadaan sekalipun. Kita orang awam ni kadang-kadang teringat, kadang-kadang tak teringat. Semayang, kita boleh semayang tu. Yang menggerakkan hati kita siapa kalau bukan Allah? Yang menggerakkan tubuh badan kita mendirikan solat, duduk bangun, menunaikan segala rukun-rukun solat tu, bukankah Allah yang tolong? Mulut kita boleh baca, boleh mengeluarkan suara itu, bukankah Allah yang tolong? Dalam akal kita teringat, faham nak baca surah apa, ayat apa, lepas ni nak baca apa, lepas ni nak buat apa, bukankah tu Allah yang menjadikan? Jadi ilmu ni nak mengajar kita supaya sentiasa ingat tu. Sentiasa ingat ini anugerah Allah. Aku boleh baca, aku boleh faham, aku boleh dengar, aku boleh sujud, rukuk, tidak, ni semua anugerah Allah. Allah tolong aku sekarang ni, alhamdulillah ya Allah, syukur. Barulah tak sombong. Barulah tak timbul ujub, kagum dengan diri sendiri. Kenapa kita kagum dengan diri sendiri? Kerana hati kita lalai daripada mengingati Allah. Kita pandang ini hebat kita, ini usaha kita, ini ilmu kita dan sebagainya. Itu yang timbul ujub tu, kagum. Kagum, dahsyatnya aku ni, orang lain tak mampu buat, aku boleh buat. Orang lain tak boleh bertahajud, aku boleh tahajud. Orang lain payah nak tinggal maksiat, tapi aku senang-senang aja tinggalkan maksiat. Sebab apa tu? Hatinya leka, lupa daripada Allah Ta'ala. Dan ta'alluqnya dengan berkekalan wujudnya kemudian daripada Adam. Dan dalil kudrat itu bahawasanya habis dah. Jadi kalau Tuhan tu bersifat lemah, takkan ada lah segala sesuatu ni. Dah tu, betul ke? Tak ada sesuatu? Bohong. Kita nak kata tak ada segala sesuatu, tak ada alam, tak ada makhluk, bohong. Kenapa bohong? Ni mata kita kan dah menyaksikan adanya alam, adanya makhluk, adanya langit bumi dan sebagainya, adanya diri kita. Maka inilah dia dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan tentang mesti adanya Tuhan yang menjadikan. Kemudian Tuhan tu pula mestilah bersifat dengan maha kuasa, tidak lemah. Itulah dia dalil, namanya dalil akli. Kalau dalil Qurannya tu ada dah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bermula dia Allah, maha kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, di atas tiap-tiap sesuatu tu maha kuasa. Tu ada sebut kuasa tu. Itulah dalilnya menunjukkan dia, yakni Allah wajib mesti bersifat dengan kuasa, mustahil bersifat dengan lemah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita manfaat. Bila kita dah belajar, dah tahu, dah faham, mudah-mudahan dapat kita serapkan di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita sentiasa ingat apa juga keadaan kita, duduk, bangun, mengiring, menangkuk, bercakap, berjalan dan sebagainya. Mudah-mudahan mengingatkan kita, ini kekuasaan Allah, ini kekuasaan Allah, aku tak ada kuasa, la haula wala quwwata illa billah. Itulah dalam tak sedar dia menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir ni bukan semata-mata lidah. Kita boleh mengaji sekarang ni, dalam hati kita ingat ini semua kekuasaan Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau tolong aku, kau bagi taufik aku boleh mengaji, boleh dengar, boleh faham, begini begitu. Alhamdulillah. Dia sedang berzikir lah tu.
Dia sedang berzikir pada Allah lah tu, walaupun mulutnya tak sebut la ilaha illallah, ya Allah ya Allah, walaupun tak sebut. Sehingga kalau dia betul-betul dalam solat tu, daripada awal sampai ke salam, hatinya mengingat kepada Allah. Daripada takbir sampai ke salam, hatinya mengingat kepada Allah. Ini anugerah Allah. Allah yang bantu aku mengingat, Allah yang bantu aku membaca, Allah yang membantu aku beri faham. Kalau Allah tak bagi faham, tak boleh aku nak buat solat ni. Memang sekarang ni aku faham. Siapa yang bagi faham tentang solat ni? Kalau Allah ambil balik ilmu kita, jadi lupa kita. Orang takbir dulu kan, kita salam dulu lah nanti kan. Betul? Orang takbir dulu, kita bagi salam dulu, kemudian baru takbir. Dah, kalau Allah pusingkan akal kita, betul? Ni dah elok teratur. Siapa yang atur tu? Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala dari sebarang kekurangan. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, kita semua diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, anak isteri kita sekaliannya, sahabat andai kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, semuanya mudah-mudahan dipilih oleh Allah, sentiasa dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu, yang mana dalam majlis ilmu ni Allah Ta'ala memberikan petunjuk-petunjuk dia agar dapat kita jadikan sebagai panduan, pedoman di dalam memperbaiki amalan kita, sebagai bekalan untuk kita bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi umur yang panjang, lagi berkah, mudah-mudahan Allah beri kesihatan yang berkah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keluasan rezeki yang halal lagi berkah, mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara diri kita, generasi kita hingga kiamat daripada terikut, terpesona, terpedaya dengan pahaman-pahaman yang merosakkan syariat, yang merosakkan agama. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah mendapat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qutri wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.